Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam YouTube channel Webro. One Piece tak ada bulan ni, tapi aku ada buat collab dengan YouTuber Manpan Studio. Aiman, apa khabar Man? Seperti yang dijanjikan lah. Sebelum ni pun kami dah pernah kata nak buat teori tentang Ohara kan. Daripada tajuk pun dah baca dah, tak ada masalah untuk tu. Yes. Okey, kalau yang mana yang tak kenal lagi, aku Aiman dari Manpan Studio. Ini ada kolaborasi dengan Webro. Mantap. So kalau korang tak tangkap lagi, aku tahu aku ada banyak collab. Kalau dengan Adam kita borak pasal review chapter, dengan Mampan ni kita nak borak pasal teori-teori One Piece yang ada lah. Okay, and kebanyakan teori ni daripada orang lain lah, daripada YouTuber ke, daripada Reddit ke. So kali ni kita nak bincang teori daripada YouTuber popular orang putih, which is orang putih orang Jerman kan, which is Ohara tu mana dia Jerman, dia boleh cakap Jepun, dia boleh cakap orang putih, tak apa. Aku pun tak faham juga tapi dia YouTuber yang tengah lah. Kalau korang kenal Webro, kita ada buat video teori Ohara, the best One Piece teori menjadah semua tu. So kali ni kita nak buat pasal satu lagi teori Ohara. Bukan teori yang besar-besar, tapi teori ni dia bukan teori, dia macam dia macam dia punya pendapat lah juga tentang apa yang akan berlaku. Yes. So teori ni sebenarnya datang daripada booklet series yang baru keluar minggu lepas. Kalau korang tak tahu, ini kan One Piece kan tak ada chapter kan, tapi diorang keluarkan booklet series ni yang bertajuk Road to Laugh Tale Volume 1. By the way, Zaf, kan ramai dia yang tak tengok benda tu. Terbuat ringkasan dalam seminit macam tu je. Sebab aku pun tak baca lagi sebenarnya. Okay. Takut ada yang tak tahu kan. First, korang boleh tengok reaction aku Road to Laugh Tale tu dekat YouTube aku. Kalau korang nak aku ringkaskan, sebenarnya dia banyak benda, tapi banyak benda yang kita dah tahu. Okay. First, paling penting dia bincang pasal kedudukan Poneglyph. Jadi aku cakap lagi, tajuk video ni pun berkaitan dengan Poneglyph ni lah. Yang ni aku bawa lagi. Yang kedua pasal kehidupan Roger, daripada dia start jumpa Rayleigh sampailah dia mati. So dekat booklet tu dia orang listkan timeline. Okay, ni Roger lawan Rox, Roger jumpa Whitebeard, Roger jumpa Oden, Roger jumpa ni sampailah dia kena pancung. Dia tak canon kan? Yang tu canon. Canon? Kena baca. Roger punya timeline tu canon. So dia ada Roger punya timeline, and then dia ada Rox Pirates punya timeline. Bukan Rox Elizabeth je lah, Rox punya timeline, which is daripada pertubuhan Rox, daripada God Valley, and then diorang berpecah, and then masing-masing jadi captain kan. So itu satu, and then ujung-ujung tu dia ada character design lah. Oda ada lukis yang tak jadi punya, yang tak masuk dekat final manga punya. So ada apa-apa nak tambah kan? Untuk tu tak ada saja, nak tahu sikit lah apa yang diceritakan kan dalam dia punya booklet tu. Jadi nanti tak apalah, yang mana nak tahu lebih boleh lah tengok dekat TCB Scan kah? Yes, TCB Scan macam biasa. Awak check dekat situ. Okay, kita balik kepada tajuk berkenaan dengan Poneglyph ni yang kita nak cakap ni. Okay, so satu benda yang paling penting dalam buku tu adalah kedudukan Poneglyph dekat mana kan, potensi pulau yang ada Poneglyph, which is Oda tulis dalam buku tu, which is menarik lah. Sebelum tu aku nak kita recap balik dekat mana semua Poneglyph ni, atau kalau ada yang lupa kan. Okay, kalau 25 tahun yang lalu, zaman-zaman Roger jumpa Poneglyph dekat Zou, Whole Cake Island, yang dia curi daripada Big Mom tu, Wano. Dan last kali dekat Fishman Island ada satu Poneglyph, Red Poneglyph sebelah Poneglyph Joy Boy. Okay, yang tu yang paling menarik. Sebab apa? Dekat timeline sekarang, waktu Luffy dengan Straw Hat lain datang ke Fishman Island, tak ada Poneglyph tu tak ada Poneglyph Joy Boy je. So soalan dia sekarang, dekat mana Poneglyph tu yang terakhir lah. Kita dah dapat Poneglyph Zou, kita dah dapat Poneglyph Whole Cake Island, curi juga daripada Big Mom. And baru-baru ni, walaupun kita tak jumpa lagi Poneglyph Wano, tapi Oda dah confirmkan lah dalam booklet ni memang Poneglyph tu dekat Wano. Walaupun tak jumpa lagi, okay, dekat Wano. And last kali kita tak tahu. Yang last kali inilah yang kita kena cari.
Sebab dia dah tak dekat Fisherman Island. Itulah yang berkaitan dengan video ni, dekat mana poneglyph terakhir. Okey. So dalam booklet tu sendiri Oda listkan lah 3 potensi pulau. Okay, which is Elbaf kita semua tahu. Satu island nama Vira, and then satu island Vira itu Beehive Island ataupun Fulalet lah, tempat HQ Blackbeard lah. Okay, so Oda juga ada tulis kat situ, tak semestinya dekat pulau-pulau tu, mungkin jadi kat pulau lain. Oda saja lah, dia suka macam tu, dia bagi twist-twist sikit kan. Dia cakap dengan tentang poneglyph ni, nak masuk sikit lah dekat chapter One Piece 1050. Yes. Sebab dalam chapter tu kita ada satu part di mana Momonosuke dia ada kata, dia bercakap, dia bukan bercakap lah, telepati kan dengan Zunisha, tak silap. Betul. Dia ada kata dekat Zunisha, jangan buka perbatasan Wano ni, jangan buka border Wano ni, jangan bagi orang lain masuk lah kiranya. Sebab apa Momonosuke dia buat macam tu? Dulu kita ingat Momonosuke dia tak buka perbatasan ni, mungkin salah satu utamanya sebab nak lindungi Wano lah. Yang tu satu sebab. Tapi ni sebab dia nak melindungi poneglyph. Yes. Setelah daripada chapter baru ni pun, daripada booklet ni pun dah confirmkan yang memang sememangnya lah poneglyph ni ada dekat Wano. Jadi itulah sebab kenapa, ataupun yang ada yang tertanya-tanya kan, kenapa Momonosuke dia nak tutup sedangkan Kaido pun dah kalah, tapi awak still nak katuk kan. Sebab ni lah, sebab dia nak lindungi poneglyph. Itu menurut Ohara lah kan? Ohara lah. So dekat mana last poneglyph dekat mana final poneglyph? First kita pergi dekat lokasi pertama yang diberitahu dalam booklet tu, dekat satu island bernama Vira. Vira ni kita tak pernah sampai lagi, Straw Hat tak pernah sampai lagi. Tapi nama Vira ni sebenarnya dah pernah dimention dalam cerita One Piece ni dah lama. Waktu sebelum time skip lagi, Nami ada sebut pulau bernama Vira ni, dan rupa-rupanya Nolan pernah melawat pulau Vira ni 400 tahun yang lalu, sebelum Nolan mati tu, kena pancung tu, dia ada lawat pulau yang bernama Vira ni. Dan pulau ni asalnya happy country yang aman damai kan, tapi dah bertukar jadi kelab, maknanya dah dikuasai oleh world government ke apa ke kan. Dan tak silap aku, Revolutionary Army lah yang membebaskan balik pulau ni. Kalau korang tengok dekat scene yang chapter berapa episod sebelum Wano tu, yang reveal of Revolutionary Army tu, diorang membebaskan 953 tak silap aku. Yang tu yang mana? Bukan. Tak apa, lupakan. Sebelum Wano. So Reverie 904 ke apa tak? 953 tu yang Sabu. Tak ada. So orang kata itulah Pulau Vira tu. Aku pun tak sure. Tapi orang kata itulah Pulau Vira tu. And pulau kedua yang orang kata berpotensi untuk jadi lokasi terakhir poneglyph adalah Beehive Island, iaitu Blackbeard punya HQ sekarang lah. Yang pulau tengkorak tu kan. Pulau tengkorak tu. Kenapa dekat situ? Sebab kita kena ingat, Luffy dengan Blackbeard ni diorang bersaing tau, antara satu sama lain untuk menjadi king untuk jadi pirate king kan, untuk cari One Piece lah. Masalahnya sekarang Luffy dah leading jauh. Luffy dah ada 3 poneglyph kan. Blackbeard satu apa pun tak ada. So Ohara nak kata yang boleh jadi Blackbeard sebenarnya dah ada dah pun poneglyph, satu poneglyph, which is dekat HQ dia lah, dia yang pegang the last poneglyph tu. Boleh jadi macam tu jugalah. Kau rasa macam mungkin sebab tu lah Blackbeard dia ni, kita tengok dia macam relax sikit lah, sebab dia pun dah ada poneglyph. Lepas tu mungkin dia tahu juga yang Luffy pun dah berkemungkinan ada 3 poneglyph kan. Betul. Jadi kerja dia mudah lah. Dia pun dah ada satu dekat dia ni lah, pendapat Ohara lah. Dia pun dah ada satu kat dia. Luffy pun ada 3. Kerja dia mudah, dia just nak kalahkan Luffy untuk nak cari One Piece. Dia just tunggu, macam perang Marineford lah kan. Dia tunggu Whitebeard Pirates lawan dengan world government tu sampai mati-mati.
Ujung-ujung tu semua dah barai, barulah dia muncul dengan zehahaha ya, dengan senang ya. Biar awal lain selesai tu. Orang lain aku makan roti canai tu. Relax kan. Lagi aku ganyang tu. Dia orang semua dah barai, dia dah nak nazak dah, barulah dia pun gelak lah sakan. Yes. So cakap pasal Blackbeard dan Poneglyph ni, kita tahu ramai gila orang yang rasa Blackbeard pergi ke Whole Cake Island kan, sebab ada Poneglyph kat situ kan. Big Mom pun tak ada kat situ. Tapi Oda ni dia seorang yang suka plot twist tau. Dia suka lari daripada obvious. Orang predict dia akan tak ada, aku pergi tempat lain. Kau predict aku kat sini, salah. Aku buat Blackbeard ke tempat lain. So Ohara ada juga cakap dalam video dia yang boleh jadi Blackbeard sebenarnya menuju ke Wano. Sebab apa? Dekat Wano ada Poneglyph, dan dekat Wano baru-baru ni reveal dekat chapter 1053 54 yang kita ada pembaca Poneglyph ataupun pembuat Poneglyph yang selain daripada Robin. Selama ni hanya Nico Robin seorang je yang boleh baca Poneglyph, tapi kita dapat tahu yang Kozuki Sukiyaki masih hidup, ayah kandung pada Oden. So ada 2 orang boleh baca Poneglyph. Boleh jadi yang Blackbeard akan curi Sukiyaki. Ini datang daripada mana? Ini sebab world government pun dia nak curi Ruby kan. Dia pun tak tahu pasal Kozuki Sukiyaki ni masih hidup. Jadi kalau Blackbeard dia tahu Kozuki Sukiyaki ni masih hidup, jadi kalau dia nak curi Ruby pun masalah juga, sebab dia nak menghadapi Luffy kan. Untuk Kozuki Sukiyaki ni kurang sikit lah bebanan dia. Kalau dia nak curi, dia nak arahkan pun tak ada masalah. Aku rasa kalau dia sendiri nak ada orang yang boleh baca Poneglyph ni. Yes, kita kena ingat walaupun Wano ni tertutup daripada dunia luar, tapi Blackbeard sebenarnya tahu pasal apa yang jadi dalam Wano kan. Dekat chapter 957 ke 956 tak, Blackbeard ada bagi tahu yang Kaido dengan Big Mom dah buat alliance semua kan. Luffy dah berperang dengan diorang. So macam mana Blackbeard tahu? Mesti ada someone dalam Wano yang bagi tahu Blackbeard. Dan adakah dia Rokugyu? Saja. Tahu boleh jadi yang someone tu boleh bagi tahu Blackbeard yang Sukiyaki masih hidup. Ada orang yang boleh baca Poneglyph ni bos. Kita kena tangkap dia ni. Dia ni lopek je ni. Mungkin lah ada salah satu orang kan, sebab Blackbeard pun salah satu ancaman besar. Sebelum ni pun dengan Marineford dia boleh buat macam-macam perancangan yang orang tak perasan. Jadi kat Wano ni tak mustahil lah kalau dia pun dah prepare seorang orang panggil apa, detektif untuk dia lah, nak siasat yang apa benda yang telah jadi kat Wano. Tak mustahil lah benda tu nak jadi kan, dengan orang yang sebijak Blackbeard ni. Alah setakat nak ngintip lah, bukan nak lawan pun. Yes. Okey, tadi aku dah beritahu pasal Pulau Vira dengan Pulau Beehive, potensi lokasi Poneglyph kan. Tapi yang paling orang excited ataupun yang paling orang predict lah dekat mana lokasi terakhir tu, dekat Elbaf. So ramai gila orang yang hype pasal Elbaf ni. Ramai kata yang lepas Wano ni Elbaf daripada sebelum time skip lagi kita dah dengar kan. Jadi macam mana Man, apa yang orang kata pasal Elbaf ni? Elbaf kalau dari dulu lagi kita dah bukan kita lah, Ohara kata dunia One Piece ni memang dah heboh dengan Elbaf. Bukan disebabkan dalam penerangan ni saja, tapi disebabkan dulu sebelumnya ada art Wano, ramai dah macam predict kan akan ada art ni. Jadi orang predict art Wano akan ada. Betul, art Wano dulu. Lepas art Wano, ramai lagi yang predict apa dia art yang akan ada selepas Wano ini. Jadi dekat situ ramailah kata yang art tersebut adalah art Elbaf. Tapi tu buat masa tu, kita tak cakap pun pasal benda lain lagi. Kita cuma cakap lepas ni mungkin art Elbaf. Tapi dalam video ni Ohara dia ketengahkan lagi bahawa Elbaf bukan sahaja akan menjadi satu art yang besar selepas ini, bahkan Elbaf juga dia ada satu benda yang penting dalam Elbaf tu sendiri, iaitu Poneglyph. Sebab apa Elbaf menjadi pilihan Ohara? Okey, yang pertama Ohara kata sebab Elbaf ni dia ada hubungan dengan Usopp. Sebab Usopp pun ada hubungan dengan Giant kan. Lepas tu Big Mom yang hubungannya juga dengan Giant. Dan yang ketiga Shanks, Viking team, tema Viking yang ada pada Shanks tu. Contoh kita lihat kan, dia punya kapal pun dia punya style kapal tu sama dengan Dory dan Brogy.
style kapal tu kita nampak antique lah, jenis macam Giant punya kapal punya, bukan kalau macam Blade Whitebird kita nampak kapal macam ikan tu kan, tak ada kena-mengena pun dengan Elbaf ni. Tapi pirate langsung. Tapi bila Shanks ni kapal dia nampak antique lah, nampak macam untuk sesuai dengan orang-orang Viking. Orang tu lah, orang yang makan orang tu. Viking lah, orang makan orang. Viking ni tu cannibal. Tak apalah, abaikan lah yang tu. Aku dah melalut lah. Sekati. Okay, selesai dekat situ. Lepas tu O'Hara dia ada kata lagi yang Shanks ni dia ada sama dengan seseorang iaitu Nordigod yang bernama Tyr. Yes. Sebab apa dia kata, sebab apa O'Hara ni dia kata Shanks ni sama dengan Tyr ni? Sebab Tyr pun tangan dia sebelah putus dan Shanks pun sama, tangan sebelah dia putus. Betul-betul. Tapi Tyr ni dia tak putus dengan raksasa lah, dia putus dengan Beast, dengan orang yang besar kat situ. Yang Shanks ni dia putus disebabkan tu lah masa selamatkan Luffy tu kan. Okey. Seterusnya Elbaf ni juga, kenapa tiba-tiba Oda nak kaitkan dengan Shanks? Tadi sebut ada kaitan dengan Usopp, Big Mom kan. Tak apalah yang tu sebab Usopp sebab berkait dengan Luffy. Tapi kenapa Shanks tiba-tiba nak dikaitkan dengan pula Elbaf ni? Yang pertama O'Hara kata sebab Elbaf ni dia mungkin teritori ataupun wilayah yang Shanks punya. Okey, kalau kita tahu kan, setiap Yonko dia akan ada wilayah dia tersendiri lah. Macam Kaido dia ada Wano, Blackbeard dia ada Behalf Island kan. Lepas tu Big Mom dia ada Wall Cake Island. Tapi Shanks sampai sekarang orang tak tahu pun dia punya wilayah, teritori dia ni. Jadi O'Hara dia katalah yang Elbaf ni berkemungkinan besar adalah wilayah ataupun teritori milik Shanks punya. Sebab daripada tema tadi pun dah nampak dia punya Viking dekat tema kapal tu, persamaan tadi lah yang saya sebut tadi. Jadi dekat situ menjadi alasan lah O'Hara kata kenapa Elbaf ni menjadi Shanks. Sebab salah satu lagi Shanks dia ada bounty 4 juta billion berry. Kenapa tiba-tiba nak kaitkan 4 juta dengan Elbaf? Macam tak nak kena mengenaan. Asal tu. Sebab dia Elbaf ni mungkin ada something yang besar. Sebab kalau macam Wall Cake Island kita tahu dia ada poneglyph, dia ada something yang world government nak lah dekat situ. Dekat Elbaf ni pun ada, iaitu poneglyph. Sebab tu lah Shanks dia ada satu wilayah yang bukan command lah wilayah ni. Wilayah ni dia ada poneglyph. Mungkin juga dekat Elbaf ni dia ada orang-orang kuat dia, pahlawan-pahlawan dia, kita tak tahu kan. Jadi dekat situ O'Hara dia ada kaitkan lagi lah. Okay, so nak cakap kat sini yang Shanks tu dia protect lah poneglyph yang terakhir kan. So selama ni orang tak dapat jumpa sebab Shanks yang lindungi, and agak make sense sebab Shanks adalah a part of Roger Pirates. Shanks sendiri yang nampak depan mata dia dekat mana poneglyph yang dalam Fishman tu lah. So boleh jadi dia yang alihkan poneglyph daripada Fishman Island ke tempat dia, which is Elbaf. So sebab itulah sampai sekarang orang tak dapat jadi lagi Pirate King sebab Shanks dapat lindung lah poneglyph dia kan. Sebab and agak make sense lah kalau semua Yonko ada poneglyph masing-masing, Shanks patut ada lah kan. Macam 10 ni pun Big Mom nak dapatkan poneglyph kat dia pun dah susah dah. Ada Kaido, tadi pun baru kita dah sebut ada poneglyph kat Wano, susah juga ada Kaido. Satu lagi poneglyph ada kat Elbaf, Shanks. Dia pun seorang Yonko, jadi bukan mudah lah. Kerana dekat sini setiap wilayah tu mesti akan mempunyai pertahanan yang kuat lah kalau nak melindungi poneglyph. Jadi Shanks adalah satu kandidat yang sesuai untuk melindungi Elbaf, kata O'Hara. And kalau Luffy jumpa poneglyph kat Elbaf tempat Shanks, dia jadi best lah sebab Luffy finally reunite dengan Shanks. Luffy dah jadi Yonko. 20 tahun yang dulu Shanks kata kat Luffy, kita akan jumpa balik when you become a great pirate a great pirate. Shanks tak kata kita jumpa balik lepas kau jadi Pirate King. Shanks kata just a great pirate je. And Luffy dah dapat title Emperor of the Sea, which is aku rasa dah officially a great pirate lah. So aku rasa dia akan jumpa dekat Elbaf. Okay, bercakap tentang Elbaf dengan apa tadi, hubungan reunion Luffy dengan Shanks.
Yang ni, yang tertarik yang ni. Dulu kita tengok bila cakap tentang reunion Luffy dengan Shanks, kita dalam fikiran setiap orang mesti akan fikir Shanks mungkin akan jumpa Luffy waktu Luffy dia jadi Raja Lanun. Itu yang pertama. Dalam yang kedua, mungkin orang fikir yang Shanks akan bertemu Luffy apabila Luffy dia ada dalam satu peperangan yang terbesar. Contoh macam sebelum ni Marineford satu peperangan besar. Shanks dia memang tak mau jumpa Luffy, tapi kira sebabkan peperangan tu Shanks main. Mungkinlah lepas ni akan ada satu peperangan yang besar, Shanks main sekali lagi, dan dekat situ dia berjumpa dengan Luffy. Tu reunion sebelum ni lah. Tapi dekat sini Ohara dia ada kaitkan yang semua tu mungkin tak berlaku, kerana perjumpaan yang sebenar akan terjadi antara Shanks dekat Luffy dekat dengan Luffy akan terjadi dekat Pulau Elbaf ni, sebabkan Luffy dia nak cari satu benda iaitu Poneglyph. Okey, dah selesai dekat bahagian reunion Shanks dan Luffy. Dan ada satu lagi benda yang ni mesti jadi satu tanda tanya lah. Reunion Luffy dah boleh jadi. Ada satu lagi reunion, dan mereka ni dulu pun dah pernah berjumpa waktu Whitebird Pirate lawan dengan Roger Pirate. Dan sekarang untuk masa depan nanti mungkin lah Ohara kata yang reunion ni iaitu perlawanan antara Shanks dengan Blackbeard Kurohige mungkin akan terjadi dekat Pulau Elbaf ini. Sebab tadi kita ada kaitkan yang Blackbeard ni dia ada Poneglyph. Tu kalau dia ada Poneglyph. Tetapi kalau dia tak ada Poneglyph, dia mesti nak cari Poneglyph. Jadi mungkinlah tempat yang dia nak cari tu adalah Elbaf, dan dekat situ akan berlaku satu pertarungan yang besar antara Blackbeard dan Shanks. Macam dah diferkan dekat perang Marineford lah. Dan dekat sini aku sajalah sikit nak. Dan ni aku masuk teori aku sendiri lah. Sebab tadi kita dah kata Shanks lawan Blackbeard, jadi tak mustahil lah. Kalau betul lah perlawanan tu terjadi, berkemungkinan besar Shanks kalahan. Aku tak ni lah, berkemungkinan saja. Kalau Shanks kalah, mungkin lepas tu Luffy akan datang. Tak tahu lah, ni revenge andaian. Okey, itu sahaja untuk keberadaan Poneglyph ataupun art selepas ni lah. Betul. So dia either Vira, Beehive ataupun Elbaf. Tapi Oda ada mention tak semestinya dekat tiga pulau ni, tapi boleh jadi. Okey, dan aku dengan Aiman berharap Elbaf lah, sebab Elbaf banyak berlaku kan. Yes, so aku rasa itu je kot video kali ni. Kita orang borak teori ni. Kalau ada teori-teori One Piece yang menarik yang nak kita orang borakkan, boleh komen dekat bawah. And ini just first video kita orang ataupun second video dekat first video kat channel Mampan. So kalau ada kurang tu, korang relax lah, jangan judge sangat lah. Ini first time kan? First time. And yes. So Mampan ada last word? Tak ada apa pun. Cuma saya harap korang teruskanlah support channel Webro ni dan berikan support yang kuat untuk video teori ni, sebab teori bukan satu benda yang mudah untuk hasilkan. Yes. Jadi kalau korang pun support kan, kami pun semangat. InsyaAllah lepas ni akan ada beberapa video. Kita tak tahu. Kalau ada support yang kuat, insyaAllah. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.